pendapat kita bersama-sama pada malam ini bagi meneruskan lagi perbincangan kita menerusi kitab Idaman Penuntut penggal yang pertama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan ilmu yang bermanfaat buat diri kita semua, insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung perbincangan kita seperti biasa. Muka surat 23, perenggan yang kedua, Ra. Ini perenggan yang kedua, Ra. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ra, iaitu perkara daripada perkara sunat wuduk, sambungan daripada pertemuan kita yang telah lalu. Kata pengarang, diulang-ulang 3 kali basuh atau sapu tiap-tiap anggota wuduk yang dibasuh, atau yang disapu lepas basuh, atau sapu yang wajib tambah 2 kali lagi jadi 3 kali. Dan memadai berulang itu pada air lalu, atau mengalir dengan 3 kali lalu, dan pada air yang tenang dengan digerakkan 3 kali gerak. Makruh diperbuat lebih daripada 3 kali atau kurang daripadanya. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, itu perkara sunat yang sunat kita buat apabila kita mengambil wuduk, iaitu perkara yang keberapa saya lupa dah, sebab dia kira numbering dia ikut huruf. Jadi di sini Ra, lepas dal Ra. Lupalah maknanya berapa dah perkara sunat yang dah kita bincang sebelum ni. Ala kulli hal, apa kita bincang hak mana kita perlu bincang tanpa mengendahkan berapa dah bilangan dia. Muslimin rahmati Allah sekalian, jadi perkara yang seterusnya ialah berkenaan dengan basuh ataupun mengulang basuhan sebanyak 3 kali apabila kita mengambil wuduk. Dinamakan sebagai at-tathlith. At-tathlith iaitu bertiga-tiga dalam mengambil wuduk. Maknanya setiap basuhan 3 kali kita basuh. Ini adalah sunnah Nabi SAW, dan yang ni yang banyak Nabi buat dalam hidup baginda Nabi SAW. Sebab tu ulama kita mazhab Syafi'i kata sunat untuk mengambil wuduk sebanyak 3 kali. Bermakna kalaulah kurang daripada tu ataupun lebih daripada tu, pandangan yang mutamak di dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh. Kalau buat sekali lepas wajib, tapi makruh lah. Ataupun buat 2 kali dia tak jadi ganjil, dia jadi sunat. Yuhibbul witra, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala ni tunggal, dan Allah Ta'ala ni suka akan keganjilan. Maknanya kalau basuh 2 kali maka dia jatuh kepada makruh sebab genap. Dan kalau basuh 3 kali jadi sunat, macam kita sebut ni lah. Cuma ada disebut dalam kitab Buriyatul Lab oleh Syekh Daud Al-Fatani bahawa sunat juga, ada pandangan mengatakan sunat juga basuh 2 kali. Tak apalah, masing-masing ada hujah dan memang ada dalil pun. Kalau buka kitab Bulughul Maram, tak sebut, ada hadis yang disebut dalam kitab Sahih Bukhari pun bahawa Nabi ada kala Nabi basuh sekali, ada kalanya Nabi basuh 2 kali, dan ada kalanya Nabi basuh 3 kali. Macam mana pula boleh jadi gitu? Maka dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, basuh sekali 2 kali hukum dia makruh. Dan sebab apa dah Nabi buat kan? Nabi buat seperti mana yang kita dah sebut sebelum ni, bukan Nabi buat dan suruh kita buat. Sekali 2 kali tu Nabi buat tu sekadar nak menunjukkan keharusan, boleh.
Tapi kebanyakan Nabi buat 3 kali basuh. Maka tu yang sunatnya tuan-tuan. Kalau lebih jadi makruh juga. Sebab apa? Dia jatuh pada bazir. Banyak basuh apa banyak-banyak sangat. 3 kali dah ikut hak dia. Itu yang kita panggil sebagai bersederhana tu. Berseder awsatuha tu, khairul umur awsatuha. Ni kurang tak, lebih pun tak. Lebih kan jadi bazir pula, kurang sangat. Maknanya kurang juga. Jadi 3 kali tu comel. Basuh sekali, satu yang wajib, dan tambah 2 kali yang sunat. Tu bagi basuhan yang wajib dah tuan-tuan. Tu basuhan yang wajib. Maknanya apa? Maknanya basuh wajib tu sekali tu wajib. Basuh sekali wajib. Basuh 2 kali makruh. Basuh 3 kali sunat. Basuh 4 kali makruh. Basuh sekali apa? Sebab basuhan tu wajib. Kena basuh. Bukan tak basuh langsung. Ataupun basuh 3 kali. Basuh 3 kali pun satu yang pertama tu basuhan wajib. Tambah lagi 2 basuhan sunat. Tambah lagi 2 basuhan sunat. Basuh tu kat mana? Basuh pada setiap basuhan lah. Basuh tangan, koma, masukkan air dalam hidung, basuh muka, basuh tangan je ke siku, kemudian basuh kepala, kemudian basuh kaki. Tuan-tuan mati Allah sekalian. Jadi di sini pengarang sebut 3 kali basuh bertiga-tiga hukum dia sunat. Jadi biasalah kita buat tuan-tuan kan 3 kali kan, 1, 2, 3, 4, 5. Cumanya kalau dalam kitab-kitab yang panjang dia detailkan perkara ni, adakah dalam setiap perkara itu boleh dibasuh 3 kali ataupun sunat 3 kali, ataupun boleh dibasuh 3 kali? Bila kata boleh ni, adakah bermaksud harus? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia ikut keadaan yang normal. Standard sunat 3 kali basuh. Tapi ada beberapa keadaan dia tak jadi sunat. Ada beberapa keadaan dia jadi haram. Ada pula. Ada. Dia hukum ni kan dia berubah ikut situasi. Maka ada pengecualian di sini. Contohnya apa? Kalau kita dalam keadaan biasa ni lah, dalam keadaan kita nak mari masjid, kita ambil air sembahyang di rumah, sunat basuh 3 kali. Tak terkejar apa, tidak ada masalah. Dan mana siapa tu orang akad takbir, beres, tidak ada masalah. Tak terkejar dan memang situasi itu situasi standard. Tapi ada situasi yang mana yang jarang-jarang berlaku lah, ataupun mungkin berlaku, tapi benda ni yang kita tak ambuh lah, iaitu apabila dah waktu tu sangat sempit. Kalau kita utamakan dengan 3 kali basuh, akan memakan masa kita sembahyang lagi dan menyebabkan sembahyang tu di luar waktu. Maka di sini boleh jatuh kepada haram, kata Syekh Daud Al-Fatani. Tuan-tuan mati Allah sekalian, jelas tak? Kita bangun biasanya subuh lah. Kita bangun subuh tidur tu tak apalah, tidur tu. Maknanya kita bangun tu, kalau bangun lepas pada subuh tu tak apa, keluar daripada waktu dah. Tapi sekarang ni dalam waktu lagi. Sekarang ni subuh habis pukul 7.20, 7.21 lah sekarang ni habis. Dia bangun tu lebih kurang dalam 7.18. Ada 3 minit lagi nak habis subuh. Kalau ikut kira 3 minit ni, di 3 minit ni kalau semayang habis cepat pun 2 minit. Maknanya 1 minit sahaja untuk dia ambil air semayang. Faham tak tuan-tuan? 1 minit saja untuk dia ambil air semayang. Jadi kalaulah dia melambat-lambat akan ambil air semayang dengan menyibukkan diri dengan basuhan yang tidak syar'i ataupun basuh biasa, saja buat sejuk kaki dulu, basuh-basuh muka dulu, contoh saja, tak syar'i, tak patut, tak perlu benda buat, tapi dia buat lambat-lambat. Ataupun mungkin dia kecing dulu. Biasalah bangun tidur kan ngetik nak kecing, dia kecing dulu. Jadi patutnya 1 minit tu dia gunakan untuk ambil air semayang dan kejar semayang semayang subuh dalam 2 minit. Tapi sebab lama sangat duduk dalam tandah, jadi 2 minit duduk dalam tandah. Dan bila semayang tinggal 1 minit lagi, maka bila dia semayang keluar waktu, maka di sini jadi haram pula. Faham tak tuan-tuan? Banyak kita sebut pasal perkara ni. Dah kan ustaz kata sunat 3 kali, rugi lah tak ambil fadilat basuh 3 kali. Jawab dia pada ketika ini tak ada fadilat dah.
jatuh pada haram pula. Nak fadilat ke nak dosa? Contohnya. Tak jadi fadilat dah di sini. Fadilat tu kalau waktu tu luah, waktu tu muasak, waktu tu kira luah. Waktu luah bagus je, tidak ada masalah. Tapi sekarang ni waktu ni sempit sangat. Sekadar dia keutamaan dia hanya membasuh perkara wajib saja. Maka di sini tuan-tuan, wajib dia basuh perkara wajib sahaja, dan di situ dia wajib juga basuh hanya sekali saja yang wajib je. Faham tak? Tuan-tuan mati Allah sekalian, dah sutuk masa dah 7.21 habis dah masuk syuruk dah. Dia bangun 7.18. Tak salah bangun lewat tu, sebab memang dah orang tidur ni dimaafkan syarak. Rufi al-qalam an thalath, diangkat qalam, maknanya tidak mengapa dia tak sengaja dalam 3 perkara. Ketika dia tidur sehingga dia bangun, ketika budak sehingga dia balik. Faham tak tuan-tuan? Jadi di sini dah salah dia tidur, tapi masa 3 minit yang ada berbaki tu, yang sempit ni, mudayyak ni, sempit sangat ni, maka dia kena isi dengan perkara-perkara yang perlu saja. Ni prioriti, ni keutamaan. Ni yang mana kita ambil hak paling aula, paling hak baik sekali, paling hak utama sekali. Maka basuh yang utama sekali ialah basuh yang wajib saja. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, basuh hak wajib saja dengan sekali, takut makan masa. Takut makan masa. Makan masa apa? Makan masa luar waktu. Bila sembahyang tu akad takbir tu, dan nak rokok contohnya, ataupun dan serakaat, habis dah waktu subuh, masuk waktu syuruk, baki lagi serakaat. Apa tak dan? Sebab sibukkan diri dengan perkara sunat, maka di sini jatuh kepada haram pula. Faham tuan-tuan? Dan tadi ustaz kata sunat dalam keadaan standard. Dalam situasi ni tak standard dah lah. Tak normal dah lah, dalam keadaan terdesak, makin darurat dah sekarang ni tuan-tuan. Maka kena kerja wajib dah. Cerita kat perang. Bila perang, kan nak makan lauk macam wudu, ikan singgang, ikan tenggiri, lepas tu masuk lemak, pucuk paku, bubur lambuk pula. Orang tengah perang, tak mau makan. Siap baca doa panjang lagi. Baca doa, Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina azabannar. Siap baca doa tahlil, Allahumma qulhum min dhikr qabla al-luhud. Lauk ni banyak, doa panjang sikit tuan-tuan. Ada lauk banyak. Hanya kapung pula. Orang perang sekadar alam beruk je. Dah darurat kan? Tengok-tengok cucah budu tu mari peluru atas kepala, beres lalu. Doket kepala masuk dalam budu. Dalam kau tu manggil tu pergi lari diri ataupun pergi lah nusuk. Ni dah pergi atas lauk. Contohnya. Ada munasabah aku tamang tak ada. Tapi barang melibatkan nyawa ni orang faham. Tapi barang melibatkan syariat ni orang kurang faham. Apa cing lu. Begitu juga kecing tuan-tuan. Kali kita belajar akhbathai ni panggil menahan dua kecing dan berak ni. Kali ikutnya makruh kalau kita sembahyang. Kalau kita terlalu bersangatan nak kecing nak berak dan kita sembahyang menyebabkan tak khusyuk, maka makruh hukum dia. Betul tak kita belajar sebelum ni kan? Ada tak belajar? Ada kot. Ada kot mungkin lah, tapi kat lain. Barangkali lah. Dia menahan dua al-bathai, dia tahan kecing dan tahan berak. Kalau ikut bersangatan menahan, bila dia semayang tuan-tuan, jadi makruh lah. Sebab tak khusyuk. Kelepar sekali. Ngeri-ngeri. Jadi orang kata ngujung-ngujung dah nak keluar. Dia semayang juga. Maka di situ makruh semayang. Tu pada hukum asal. Keadaan normal lah. Itu keadaan standard tuan-tuan. Tapi bila dah waktu sepik, dah boleh nak kecing dulu, dah boleh nak berak dulu, terus je semayang. Tahan pun tahan lah, dak khusyuk pun dak khusyuk, semayang dulu, lepas syarat dulu. Jadi biasa sebayi sebut ni, sebab bila bangun tidur memang nak kecing. Bangun tidur kan pagi-pagi, memang kita cari tandas dulu lah. Bagi kita orang Melayu kuat minum air. Kalau orang Arab tu dak resah hidup pada pasir, maknanya masuk tandas tu seminggu sekali tak apa. Dia resah je. Sebab jarang minum air, kurang minum air. Apa kita minum air kat rumah, apa minum air. Baru minum air tu tadi. Lepas tu balik rumah tu jumpa pula jiran. Tu bang, jangan minum air. Minum air pula. Balik rumah bini nak bodek pula, baru dapat gaji hari tu. Hidang pula air. Pahaya air. Tuan-tuan mati Allah sekalian, jadi biasa orang Melayu ni kalau bangun pagi tu nak kecing. Biasa gitulah. Budak-budak begitu kok. Bangun pagi tu nak kecing.
Pakai dah dia bangun 7.18. 7.21 dah habis dah waktu subuh. Dia kecing dulu. Dia tahu kalau dengan kecing itu dia akan terlepas subuh. Dia kecing juga, maka boleh jatuh kepada haram, tuan-tuan. Kerana seolah-olah sengaja dia ni melewat-lewatkan sembahyang dan sengaja sembahyang di luar waktu. Dia nak kecing ingat, jawab dia tahan dulu. Mayang dulu. Lepas memayang, nak tembok warna-warna ikut handamu lah. Lepas wajib tu sekarang ni. Maka tuan-tuan bangun tidur, kita tandah ambil air semayang, basuh wajib dan basuh sekali je. Macam tu lah, basuh kali dah, sekali je. Okey, kepala kaki. Kenapa? Kerana keutamaan dia basuh yang wajib saja dahulu, kemudian baru pergi semayang. Semayang lah. Kita semayang lah. Kenapa? Nak pastikan bahawa bila kita dahului salam tu, dak habis waktu syuruk tu. Maknanya kita habis tu lebih kurang adalah 7.20. Assalamualaikum. Lepas tu baru masuk 7.21 contohnya. Tak apa lah. Terlepas daripada kewajipan. Lepas pada tu kena baca doa dah ustaz. Jawab dia baca doa masuk tandah. Contohnya. Sudah salam tu baca doa lalu. Baca doa dia masuk tandah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dah tandah dah. Dah kecing. Ataupun mungkin nak basuh muka, nak mandi dan sebagainya, tak tahan, tak apa lah. Yang penting lepas dulu kewajipan, tuan-tuan. Muslimin rahmati Allah sekalian. Jadi di sini, situasi di sini secara dalam kitab kecil ni disebut gitulah. Maknanya asalnya basuh 3 kali sunat. Basuh 2 kali hukum dia makruh, basuh 4 kali hukum dia makruh juga. Cuma Ustaz Syekh Daud sebut basuh 2 kali pun hukum dia sunat juga. Tak apalah. Ada apa? Itu sepandangan di sisi ulama, tidak ada masalah. Itu pun dalam mazhab Syafi'i juga, tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Tapi standardnya 3 kali lah. Kita keluar daripada khilaf, tuan-tuan. Kita keluar daripada khilaf, kita basuh 3 kali. Ni yang mustahabun, ni yang disunatkan, yang ni digalakkan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Muslimin rahmati Allah sekalian. Walaupun ada pandangan daripada mazhab lain, tak silap saya mazhab Hanafi, tak silap saya lah, mungkin boleh betul balik. Sekali pun tak apa. Sekali pun tak apa. Sekalipun dia kira sunat juga. Tapi tak apalah, tu pandangan lain. Sekadar nak perkongsian je, tuan-tuan. Sekadar modal ceramah je khabar ni. Kalau ada modal nak goreng, goyak gitu je lah, tuan-tuan. Ni khabar je lah, ni sekadar pertambahan ilmu, panggil nilai tambah dalam ilmu saja. Tapi kita jangan pening kepala, kekalkan mana dengan mazhab kita Syafi'i yang mutamaknya 3 kali sunat. Jangan lebih, dan kalau boleh jangan kurang, tuan-tuan. Kemudian 3 kali pula macam mana? Dia ada 3 pula cara basuh hang. Cara basuh macam mana 3 kali tu, tuan-tuan? Sama ada kita 3 kali basuh. Sekali, contoh basuh dia. Basuh kaki atau basuh tangan. Sekali kan? Sekali. Kan? Kalau biasa ambil kat air lah. Sekali kan? Okey. Lepas tu 2 kali. Okey. Dah 3 kali kan? Okey. Pada kali tak? 1. Okey, tasbih sunat tasbih. Gini ke pulang lah, tu nak tasbih. Okey, sekali, lepas tu 2 kali, 3 kali. Itu standard, tuan-tuan. Kalau kat kolah nak basuh kena gitu kok, boleh juga. Ataupun 3 kali tu dengan 3 kali gerak. Kita celuk tangan kita dalam kolah tu lebih pada siku lah. Kita gerak sekali, 2 kali, 3 kali pun dapat pahala sunat. Dah tak payah gini lah, tak apa lah. Dia anda nak gini ke nak gonyoh ke tak ada. Tapi boleh dikira sebagai 3 kali bila kita celuk tu. Sekali gerak, sekali basuh, 2 kali gerak, 3 kali gerak. Tak apa ke? Jawab dia tak apa lah, tak ada masalah. Air kolah kan banyak. Air yang banyak, kuantiti dia banyak, tidak ada masalah. Tak jadi mustamah. Ataupun pergi sungai ke, dah sungai pula ke mana dah macam air kolah ni kena kepung ataupun air bertakung. Faham tak, tuan-tuan? Kalau di sungai macam mana? Di sungai lagi mudah. Kita selang je tangan kita tu, biar air tu mengalir. Kan mengalir kan? Sekali, 2 kali, 3 kali lagi. Faham tak? Boleh? Tu 3 kali dah. Celup tangan, kira ni sekali, 2 kali, 3 kali. Dah ikut tangan dah. Sebab air tu gerak. Dipanggil air yang lalu. Tak je. Air tangan pula. Lagi mudah. Kaki tu akak kaki. Letak kaki. 1, 2, 3 lain kali kan. Tu 1, 2, 3 lagi. Kira second tu 1, 2, 3 lagi.
Ataupun air 3 kali lalu. Maknanya apa? Air tu sekali orang sembah, 2 kali, 3 kali ataupun lalu biasa tu kita guna kat paip air. Sekali lalu kan guna nyebok kan. Sekali lalu, 2 kali lalu, 3 kali lalu. Itu cara dia. Maknanya di sini dengan cara-cara yang disebutkan tadi dapat pahala sunat insya-Allah. Dapat sunat apa? Sunat basuh dengan 3 kali. Mudah gitu ustaz kalau ambil kat sungai, ambil kat air terjun. Mudah gitu kan? Jawab dia lagi mudah mu terjun. Dah nak mudah terjun dah sungguh. Terjun nyelang ni ambil sembahyang beres lalu. Okey. Tapi yang susah je benda takut dok timbul-timbul. Itu masalah. Bukan orang nama kita terjun nak ambil air sembahyang dok timbul-timbul, orang pula ambil air sembahyang ke kita. Kali nge sembahyang tu kita. Okey. Contoh. Dah nak mudah sangat. Dah betul pulang lah, tak ada masalah. Islam ni kan dia memudahkan, tak menyusahkan tuan-tuan. Itu paling mudah kali. Okey. Dengar gini Tok Bila kata, "Mana aku terjun nak kalau dah." Aku terjun nak kalau dah ni. Patut Bila mari awal. Tok Bila mari awal sebab nak cover lain. Ada orang. Bau betul. Tapi mak kata, "Kau mana air benci sekali dengan air habis sepah." Tok Bila kata, "Mungkin budak-budak tu." Dia tuduh ke budak-budak. Padahal dia nyelang 3 kali dia terjun tiruk orang tu. Balik kurang dalam kolah. Tok Imam kata keruh sama air. Kotor orang benda yang sangat degil ini. Contohnya ada Tok Bila sebelum mari bang tu setengah jam mari ke lain tu, tak ada orang bau dalam tu. Okey lah. Jadi orang ambil sembahyang lepas tu memang dapat berkat Tok Bila. Bukan air bekas Tok Bila pun. Mungkin Tok Bila tu berkat tu wali kali. Mungkin kan, wallahu alam. Ni bukan galakang ni. Jangan nyusah orang. Kena pula panas selu. Keruh hai. Jenis boleh sekali kerja tu keruh hai. Tapi tak apalah, tak menjadikan air itu mustakmal tuan-tuan. Nak ceritanya tak menjadikan air itu mustakmal, jadi nyelang dengan niat sekali itu paling mudah sekali. Okey. Sebab itulah tuan-tuan betul Allah sekalian, kalau ni pandangan peribadi lah, bagi saya sedap ambil dekat kolah. Mungkin sebut ni saya sebut dah sebelum ni 2 kali dah. Maksud dia modal ni kita ulang semua. Contohnya kalau ikut peribadi benarnya ambil air sembahyang kat sekolah, kat kolah lebih mudah dan lebih enak lah, lebih enak. Sebab apa mudah lah, seluk tangan 1 2 3 tak. Kalau kepala malah gonyok bau selalu tu. Okay, kalau tapi tak lah gitu mudah ambil bau lalu dah. Kita pun tak rasa air tu bazir. Berang sekali balik. Berang sekali balik. Beres lalu. Telinga pun mudah. Celup. Kalau air baik ni macam bazir je tak. Air yang dibuang lebih banyak daripada air yang diambil untuk guna. Bazir je kolah ni sedap. Yang pertama, yang keduanya air kolah ni dia berkah. Dia ramai kan berapa ratus orang guna kolah. Dalam ratus orang tu kan 2-3 orang tak ada patut wali. 2-3 orang mungkin tak ada tok guru. Kan tak ada lah ustaz-ustaz, kan tak ada orang-orang hebat, mungkin orang berkat. Tak ada orang yang mana-mana, orang yang mana tahajud tak tinggal malam-malam, mungkin orang tak jenis ahli Quran, mungkin dia ni orang yang memang kuat beramal dia, guna kolah yang sama dan kita gunakan. Mana tuan-tuan betul Allah sekalian, mungkin berkat. Lepas tu dalam perubatan ada perubatan lah. Ada perubatan nak berubat, ambil air di 7 kolah. Ya, 7 kolah berbeza, 7 surah ataupun 7 balasah. 1 2 3 4. Apa pula air kolah? Apa dah guna air satu? Air kolah mai satu kok. Sebab apa? Sebab ada keberkatan tu. Insya-Allah mudah-mudahan gitulah. Ada keberkatan tu. Tapi jangan ambil banyak-banyak ah. Dah ambil tu syarat dia kena minta izin kan, minta izin JK ke atau minta izin tu imam. Boleh tak saya ambil air ni nak berubat? Kena minta izin sebab air orang. Air wakaf tuan-tuan. Dia ambil sekali cebok tu 3 tong. Apa? Nak pergi basuh kereta, mandi. Dah minta izin pun tak boleh. Air wakaf tak boleh nak gitu. Dah nak berkat, minta izin dulu nak guna air kolah. Assalamualaikum Tok Imam, boleh tak saya ambil sikit air kolah? Nak berubat. Ambil lah. Okey. Boleh tuan-tuan. Sebab air wakaf tak boleh untuk peribadi. Ni ambil kat 30 galon pikul atas belakang. Benda buat mandi kereta. Baru akak beli semalam. Pro 2 beza macam tu. Ambil mandi mandi kelak ni. Lak semua ni.
Air benda air koloh. Contohnya. Jangan tuan-tuan, sebab apa air itu air yang diwakafkan orang. Maka kena minta izin dululah. Nak berubat pun dan sebagainya. Dan guna pun biar berpada-padalah. Okay, biar bil ma'ruf dengan cara yang sepatutnya dan sewajarnya. Ambil sikit dapat, ambil sikit campur dengan air lain, air rumah kita. Dengan ada syarat lah. Syarat dia air kat rumah kita tidak dipotong. Sebab dah payah bil. Air kat rumah kita ambil lah sikit, jatuh ambil sikit lah, potong. Sikit-sikit dah, jangan banyak sebab air wakaf ni tak ada nak guna untuk pribadi. Ni kira asal kereta pun nak menasabah. Orang bukan bayar bil air untuk asal kereta dia, untuk kegunaan masjid. Dia nak ambil sikit je, dah kena guna banyak tak dalam baldi, tak dalam apa nama air taki ke benda guna. Tak ada masalah, boleh je. Muslimin rahmat Allah sekalian, jauh pula kita goreng. Kembali balik. Kata pengarang, kecuali kerana waktu sudah suntuk kira diulang 3 kali, nescaya waktu habis ketika itu hendaklah dituntut diulang 3 kali. Tidaklah dituntut diulang 3 kali. Hak kita sebut tadilah. Dia zai. Zai ni perkara seterusnya, iaitu perkara sunat yang seterusnya berturut-turut, dipanggil sebagai mualat, mualah ataupun kita panggil mualak. Mualak ni bukan orang beranak Mekah. Orang beranak Mekah kita panggil mualak kau. Itu mualak lain tu. Ni mualah, mualah ni, mualak ni maknanya berturut-turut, dak putus hubungan. Itu maksud mualah. Maknanya antara basuhan tu tidak putus hubungan. Dia bersambung semua. Dipanggil apa sebagai apa? Ada sambung lah, kesinambungan kata orang. Okey. Ada dan ni dak tunggu lama. Maknanya basuh kepala, kemudian nak basuh kepala, nak basuh kaki tu minggu depan. Contohnya, tak ada sabar. Basuh kepala, kemudian sejam 2 jam kering dah air baru basuh kaki. Tu putus mualak tu. Dia tak bersinambung, dia tak berhubung tuan-tuan. Okey. Tak apa, sah je. Sebab barang ni sunat. Dan sunat apa dia? Sunat jangan biar putus. Jangan putus maknanya kalau basuh muka dah, sebelum keringnya air semayang basuh tangan. Sebelum keringnya air semayang basuh kepala. Kemudian sebelum keringnya air basuh telinga. Kemudian sebelum kering air telinga ni basuh kaki. Ataupun dia mualah tu, dia berhubung. Ya, kita buat sama tuan-tuan, jarang kalau putus mualak, melainkan ni kan ada banyak gangguan. Ada banyak gangguan. Contohnya tengah-tengah ambil mayang dengan telefon. Kalau bini telefon memang kita dah akad dah. Tapi orang telefon ni bos. Dari pasal ada akad, yang ngamuk kan, berat ada ayah gaji ulang tu, akad. Akad tu dia luar perasaan pula. Kita buat tengah basuh muka tu, tengok bunyi telefon, dah bolok apa ni? Orang tua ni. Contoh. Bos dia telefon. Dah akad kan masa hati kan tu. Dah takut ada rezeki akad. Akad gayuk kat 2 jam. Di luar perasaan dia balas dengan bini dia. Contohnya. Layang, ya, itu dah. Memang orang puan jenis gitu bah. Memang gitu bah. Contohnya bagai layang. Ya. 2 jam. Okey apa? Bagi puas hati dah. Habis dah kita luah dah apa kita nak luah. Bagi. Assalamualaikum. Tak. Bawa sambung pula pasal tangan. Contohnya. Tu panggil putus mualak tu. Putus mualak. Dia kalau contoh kalau kita basuh muka tadi atau basuh tangan kat ni, basuh tangan baru nak basuh kepala, bini tarik telinga. Tengok pinggang tak basuh, pinggang tak basuh contohnya, bini tarik telinga. Putus mualak tak? Lepas tu basuh pinggang setengah jam 2 jam. Tak. Lepas tu kita sambung mulai bayar. Putus mualak dah jawab dia. Terpaksa darurat kan. Kalau bos tak darurat lagi, kalau bini mari tarik telinga darurat dah. Darurat dah ni. Tarik telinga, abang saya suruh basuh pinggang, abang tak basuh. Contoh tarik telinga gitu tu lelaki. Tak mau ceritalah mana. Contohnya tarik telinga gitu. Dia basuh pinggang setengah jam, 2 jam basuh pinggang, habis dah, dia mula sambung. Putus mualak tak? Tak putus tak? Bukan saja putus mualak, sekali dengan putus harapan. Contohnya. Jawab dia tuan batal mayang. Dah pegang dah bertangan pegang kan. Ke bini pegang sarung tangan dulu baru tarik telinga. Dak tarik telinga gitulah. Jadi bertemu kulit dengan kulit. Maka kena start mula ni dah kira putus mualak. Ni dikira fasik dah. Dia kira rosak dah air mayang tu. Maka kena start dari baru mula. Tak panggil putus mualak dah ni. Ni panggil dah rosak air mayang tu, dia kena kenapa dah air mayang yang ada tu dah rosak dengan sesuatu yang membatalkan.
Seperti apa? Seperti sentuhan antara lelaki perempuan yang bukan mahram. Bini kan bukan mahram. Boleh kahwin kan? Lepas tu boleh kahwin. Sebab bukan mahram. Jadi pegang telinga. Dan tak mualak dah ni tuan-tuan. Ni kira ambil baru. Okey. Sayang saya tak dapat mualah. Ada apa abang ambil semula. Contohnya. Jangan cari alasan. Contohnya tuan-tuan. Tapi bukan berlaku sini, jangan marah puan. Ni berlaku dekat Mongolia Selatan. Contohnya. Tuan-tuan mati Allah sekalian, iaitu setelah selesai membuat satu perkara, terus buat perkara yang berikutnya dengan tiada berselang masa yang lama. Itu mualah. Umpamanya telah selesai membasuh muka, tidak lama sekira-kira belum kering air basuh muka itu, terus membasuh tangan. Demikianlah seterusnya pada anggota yang lain sehingga akhir anggota wuduk. Dan demikian juga dilakukan antara basuh yang pertama dengan basuh yang kedua dan yang ketiga. Muslimin rahmati Allah sekalian, jadi sunat muallaq ni ialah pertama basuh anggota antara anggota dengan basuh anggota basuh yang pertama dengan basuh yang kedua. Faham tak? Sunat. Maknanya dua keadaan di sini, maknanya sebelum air sembahyang tu kering kita basuh dah anggota yang kedua. Ataupun sebelum kering basuh yang pertama kita dah basuh yang kedua. Contohnya kita basuh muka kan? Basuh muka. Okey. Basuh pertama. Lepas tu kita lock kering. Di miking dulu ke, balas WhatsApp kawan dulu ke, ataupun login PUBG dulu. Contohnya. Dah ke 10 jam tu baru basuh yang kedua. Jadi putus mualak. Ni tuan-tuan nak dapatkan fadilat mualak ni, basuh pertama, sebelum kering basuh yang pertama tu, maka ambil air lagi basuh kedua. Okey, sebelum kering ada kat muka yang basuh yang kedua tadi, basuh yang ketiga. Dia sekira-kira air ni kering dengan cuaca standard, cuaca biasa. Kalau kita berada di negara panas, contohnya negara tu lebih kurang dalam 90 darjah Celsius. Contohnya. Harap, hangus tu. Contoh, saya bagi contohnya 90 darjah Celsius. Mana kalau lah ikut dia ambil air sembahyang basuh muka. Dia tunggu sekejap aja. Nak basuh tangan ni kering dah air sembahyang. Maka akadakah di sini mualak dia pendek? Pasal tak? Kita dah rasa lah kita duduk kat Malaysia, dia kena cuaca kita standard, cuaca biasa. Dengan keadaan cuaca biasa ni, cuaca biasa, mana kalau kita ambil air sembahyang, basuh muka, nak kering air kat muka nak ambil masa banyak lama mana? Lebih kurang dalam 20 minit. Betul tak? Kelama tak? 10 minit aku letak dengan korang. 10 minit. Okey, basuh muka 10 minit, kemudian barulah kita basuh tangan. Bila 10 minit tu kering dah. Standard cuaca kita 10 minit kering. Maka 10 minit lah kata mualak dia. Kalau dah lepas 10 minit kering dah, kita baru basuh tangan, maka tak dapat fadilat mualak ni. Faham tak tuan-tuan? Mualak ni berhubung ni, mualak kita panggil mualak. Kalau kita berada di negara panas, contoh di Australia sekarang ni, suhu tinggi, dengan cuaca dengan awan merah dan sebagainya, dan terbakar sekarang ni kan, panas. Maknanya kalau ambil air sembahyang, kalau kita kat Malaysia 10 minit cuaca standard, kalau kat dia 2 minit kering dah. Basuh muka, duduk saja sekejap, kering dah. Maka di sini adakah mualak di Australia tu pendek? Jawab dia tidak. Dia kira 10 minit agak. Dia kira cuaca yang standard. Dia kira cuaca standard. Jelas tak? Ataupun tuan-tuan, mungkin kita berada di musim tengkujuh. Musim tengkujuh kan lembab. Jadi bila kita basuh muka 10 minit biasanya akan kering. Tapi musim tengkujuh ni musim hujan, lembab, cuaca dah hujan kan, ambil masa 15 minit nak kering air. Adakah ketika musim tengkujuh mualak panjang? Faham tak tuan-tuan? Jawab dia tidak. Mualak ni dia ikut iktibar biasanya pada cuaca hak biasa. Maknanya kalau sekarang ni tuan-tuan, kita kalau basuh muka bila kering 10 minit baru kering, maka tempoh mualak tu mesti dia basuh anggota seterusnya ataupun basuh yang kedua dan ketiga mestilah sebelum berakhirnya 10 minit tu. Faham?
Jadi tak iktibar pada cuaca panas, tak iktibar pada cuaca sejuk, cuaca lembap, dia iktibar pada cuaca biasa. Dan bila cuaca biasa tu boleh mengeringkan basuhan yang ada di muka, bukan dalam 10 minit, 7 minit, 5 minit, pakai waktu lah. Walaupun kita duduk sedia, bila kita basuh muka, nak basuh tangan, kering dah. Apa? Masih lagi mualak. Sebab apa? Sebab baru 2 minit. Kalau ikut cuaca standard, dalam tak butuh lagi. Tapi dia Australia kan panas, contoh sekarang ni. Kenapa lah dikira mualak lagi tuan-tuan. Sekejap. Dia boleh sekejap lah. Dan basuh muka tu, basuh Allah. Siapa bini ni? Nama apa? 3. Contoh. Tengok ni baca bala-bala gini-gini. Kering dah. Ada cuaca panas. Cuaca 90 darjah Celsius contohnya. Maka dikira mualak lagi walaupun dah kering dah. Tu panggil iktibar mualak ni sekiranya kering basuhan tersebut, basuhan sebelum tu dengan cuaca standard. Dengan cuaca normal, cuaca biasa tuan-tuan. Kata pengarang lagi, dipaham daripada hukum berturut-turut itu sunat. Maka jika seseorang tidak mengerjakannya dengan berturut-turut seperti yang membasuh muka, kemudian berhenti beberapa lama baru membasuh tangan dan seterusnya pada anggota yang lain dengan niat sambung, hukumnya sah wuduknya selagi ia belum melakukan perkara yang membatalkan wuduk dalam masa berhenti itu. Muslimin yang rahmati Allah sekalian. Jadi tadi kita sebut antara perkara sunat dalam wuduk ialah mualak, iaitu berhubung antara basuhan tu. Tak sekang lama, tak jarak lama. Jadi pahala dia dapatlah pahala sunat, dapatlah fadilat dia insya-Allah. Tetapi kalaulah kita abaikan benda ni, adakah merosakkan air sembahyang? Kalau ikut logik, kalau kita kata mula-mula basuh muka, lesau basuh muka tu nak basuh tangan hingga ke siku tu, ada orang mari rumah. Ada orang mari rumah minta cok MPKK contohnya. Dia ada rumah. Mari orang tamu kan mari masuk, kena pula tengok kita nak membayang. Tetamu pula dah reti basuh contohnya. Gini sembang lama pula. Kawan tu lela nak pergi surga. Sembang lama pula. Layaklah nak orang ni dah dia pengusi contohnya. Kena rai kepada anak Allah. Apalah rai sembang kat 3 jam. Memang tok bilah ada sejik tu balik tidur dah contohnya. Dah nak pergi sejik dah layang punya pasal, suruh balik tamu balik badan nak cok stay je. Dia bawa ke cerita banyak lah dengan gini 3 jam tuan-tuan. Itu biasa berlaku lah. Sebab tu dalam Quran sebut bila ziarah Nabi tu wala musta'nithina li hadith. Allah Taala pesan dah kepada sahabat-sahabat kalau pergi ziarah Nabi semua jangan panjang-panjang percakapan takut menyusahkan Nabi. Kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum. Kerana benda tu boleh menyebabkan Nabi ganggu Nabi dan Nabi malu nak khabar balik ataupun berambuh dok gitu. Nabi akan layang tetamu dia. Cuma Allah Taala pesan pada orang beriman kalau ziarah Nabi semua gini-gini jangan lama, jangan menyusahkan Nabi dan sebagainya. Tuhan tolong pesan sebab Nabi malu nak khabar benda tu. Muslimin rahmat Allah sekalian, jadi kita begitu juga bila kita nak pergi rumah orang ataupun tamu mari jangan lama-lama, sekejap je. Tengok pula dalam keadaan dia ni gaduh nak pergi mana, kejap dah awak syaratnya cok je hutik. Tapi cok hutik tu kat 3 jam sembang. Lelah kawan tu. Contohnya tuan-tuan, kalau boleh minta dari awal. Jadi situasi ni bagi contoh je, bukan nak saja nak erek ni tuan-tuan. Bila mari tetamu ni 3 jam, dia tengah ambil sembahyang basuh muka dah. Jadi dah layang 3 jam dah. Lepas dia balik tamu tu pergi masuk bilik air mula, sambung ke ambil baru? Sambung ke ambil baru? Jawab dia sambung. Kita kata Allah dak logik ambil baru kira apa? Ngira teh. Contoh ambil baru dak apa? Jawab dia sambung. Dak kira pun. Jawab dia sambung. Sebab apa? Sebab basuhan tadi masih lagi ada dan tidak terbatal. Dan kalau nak ambil baru, guna pula. Nak ambil baru. Jawab dia kalau dalam kitab ada sebut, tak silap saya kitab Buyatul Laq juga ada sebut bahawa dia kena lakukan sesuatu yang boleh membatalkan sembahyang. Dan kalau ni dia niat nak batal, dia niat saja nak batal tuan-tuan. Okey, dia niat nak batal. Jawab dia tak boleh. Kerana apa? Kerana untuk air sembahyang dia tak akan batal dengan niat. Dia akan terbatal dengan perkara yang membatalkan wuduk.
Kalau sembahyang lain. Kalau sembahyang Allahu akbar, nak batal, aku batal, niat batal. Maka batal dak sembahyang tersebut. Terbatal sebab niat nak terbatal. Tapi dalam wuduk tak. Wuduk ni tuan-tuan, bila kita ambil dah basuh muka dah, kita nak batal balik basuh muka, nak start dari awal. Oh, lepas basuh koma tadi, rasa ruki rasa banyak fadilah. Ambil mula, boleh tak tuan-tuan? Syekh Daud sebut di sini, dia kena buat sesuatu yang membatalkan wuduk baru boleh start mula. Kalau tak terus lah, dia fadilat tu tak akan kembali lah. Fadilat tu tak akan kembali tuan-tuan. Dia kira jalan terus lah. Dah 3 jam. Dia susah benda. Susah tak nak membatalkan wuduk. Celuk lah tangan dalam luar. Ataupun kita tarik link ke bini ke, cubit bini ke, contoh kalau buat gitu lah. Bukan susah pun saja je. Nak merumit ke kadang mesti sudah padang dah gini. Susah benda kau luar rek lalu hendak. Lesah masalah tak. Panggil masu, setuh kepada ialah barang tu antara perkara yang membatalkan wuduk. Jadi start balik lah. Kalau nak start balik, tapi buat apa terus je lah. Basuh muka dah dia kan. Tak payah bazir air. Mana kemari pula tu gejang dah kering dah. Tak apalah, tak ada pahala mualaf pun sah lagi air semayang. Balik mula bila air, sambung je basuh tangan ke siku semua. Tak apalah basuh kaki, bereslah je baca doa. Settle masalah. Cukup setakat tu bincangan kita pada malam ni. Ada lagi kita akan sambung balik pada pertemuan akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.